Assalamualaikum, salam hormat keluarga Malaysia. Kita bertemu kembali dalam rancangan Bicara Diari dan Rawat, Bicara DR. Pastinya anda menyaksikan kami secara langsung di saluran berita RTM MyFree View 123, saluran TV1 dan juga melalui platform media sosial rasmi kami iaitu Berita RTM. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari keempat kita menjalani ibadah puasa dan alhamdulillah juga pada tahun ini kita menjalani ibadah puasa Ramadan ini dengan negara kita telah pun beralih kepada fasa peralihan ke endemik dan alhamdulillah ianya mempermudahkan kita untuk menjalani kehidupan khususnya dalam situasi ataupun suasana Ramadan ini kepada situasi yang hampir normal seperti sebelum ini. Jadi bagaimana penonton dengan pemilihan makanan anda sepanjang 4 hari berpuasa pada tahun ini? Adakah anda masih lagi mengamalkan konsep suku-suku separuh seperti mana yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia? Dan pada malam ini insya-Allah kami akan bawakan kepada anda topik berkaitan dengan kepentingan pengamalan makanan sihat khususnya sepanjang berpuasa ataupun sepanjang bulan Ramadan ini. Dan juga pastinya bila bercakap berkenaan berpuasa ketika bulan Ramadan ini banyak persoalan-persoalan yang bermain di minda anda berkenaan dengan bagaimana untuk golongan-golongan komorbiditi, golongan yang mempunyai penyakit-penyakit seperti kencing manis, darah tinggi, diabetes dan sebagainya untuk menjalani ibadah puasa seperti orang lain. Dan juga pastinya malam ini kita akan bawakan kepada anda bagaimana demo berkenaan pemilihan makanan-makanan yang sihat, bersih dan selamat khususnya di bazar Ramadan. Itu antara intipati penting yang akan kami sampaikan kepada anda dalam Bicara Diari dan Rawat. Dan selepastinya juga sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan dan ingin mengajukan pengalaman anda boleh kongsikan di laman Facebook Berita RTM. Kita nak berehat seketika, kita saksikan terlebih dahulu mukadimah berkenaan tajuk kita. Pada bulan Ramadan itu tajuk yang akan kita bicarakan pada malam ini untuk Bicara Diari dan Rawat. Sepastinya kita bawakan tetamu untuk kita berbicara berkenaan ini iaitu bersama dengan Encik Muhammad Ashraf Ismail, Pegawai Sains Pemakanan. Assalamualaikum, selamat menyambut bulan Ramadan Encik Ashraf. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, tajuk malam ni sangat penting sebab kita baru saja melepasi 4 Ramadan. Jadi mungkin ada berbaki beberapa hari saja lagi untuk kita melengkapkan ibadah puasa pada bulan tahun ini. Dan mungkin untuk permulaan ini mungkin kita boleh buka Bicara Diari dan Rawat ini dengan kepentingan untuk kita melihat kebaikan berpuasa ini kepada tubuh badan kita sendiri. Okey, baik. Terima kasih Munawar. So, apabila kita bercakap berkenaan dengan ibadah puasa ni, sebenarnya ia ini sangat berkait rapat dengan makanan, betul. Sebab ibadah puasa sememangnya berkait rapat dengan makanan lah. Dan makanan ini sebenarnya berkait rapat juga dengan penyakit. Okay, ada banyak penyakit yang kita hadapi sekarang ni. Masalahnya adalah seperti diabetes, tekanan darah tinggi, gastrik, penyakit jantung, semuanya berpunca daripada makanan, termasuklah kanser. Ada juga yang berpunca daripada makanan lah. Jadi sebenarnya banyak kajian-kajian dijalankan di dalam dan juga oleh dua negara mendapati bahawa amalan berpuasa ini sebenarnya dapat membantu dalam menangani masalah-masalah penyakit ini. Sebagai contohnya, ada kajian mendapati bahawa dengan berpuasa dia dapat menurunkan kadar gula di dalam darah. Maksudnya sensitiviti insulin itu berada pada tahap yang lebih baik, maka dia dapat mengawal kadar gula di dalam darah lah. Ada juga kajian yang mendapati bahawa berpuasa juga dapat menyihatkan jantung. Menstabilkan tekanan darah serta membuatkan profil lipid yang lebih baik dan menurunkan kadar kolesterol. Serta yang paling best sekali adalah berpuasa juga dapat menurunkan berat badan. Sepatutnya lah kalau dalam sebulan berpuasa, sekiranya kita berpuasa dengan baik, maka ia dapat menurunkan berat badan. Tapi ada juga yang naik. Maksudnya tu pemakanan dia tak betul lah tu. Jadi sebenarnya banyak kajian-kajian yang menjurus kepada ke arah kebaikan berpuasa ini. Dan sememangnya sekiranya berpuasa dapat diamalkan dengan baik, maka
ianya dapat memberi manfaatlah kepada kesihatan kita. Itu sangat penting untuk kita sampaikan khususnya berkenaan kebaikan berpuasa ini kepada tubuh badan kita. Yes, betul. Tapi ada juga dalam situasi berpuasa ini untuk memastikan tubuh badan kita kekal bertenaga sepanjang hari sehingga waktu berbuka ni ada yang menggalakkan untuk pengambilan suplemen, pengambilan vitamin C. Jadi bagaimana pandangan seorang daripada pegawai sains pemakanan terhadap perkara ini? Okey, baik. Untuk isu suplemen ni, sebenarnya ada golongan tertentu yang memerlukan suplemen ataupun makanan tambahan ni. Okey, sebagai contohnya mungkin ibu hamil. Okey, ibu hamil mungkin memerlukan suplemen seperti folic acid ataupun zat besi, okey, ataupun suplemen kalsium untuk membantu ibu-ibu ni melengkapkan keperluan nutrisi ketika dalam kehamilan. Ataupun mereka yang kanak-kanak yang kekurangan zat makanan KZM. Okey, jadi mereka memerlukan mungkin multivitamin ataupun makanan tambahan untuk membantu mereka meningkatkan berat badan dengan lebih cepatlah untuk memulihkan mereka daripada masalah kekurangan zat makanan tu. Okey, ataupun mereka golongan yang warga emas, okey, yang sukar untuk makan makanan pepejal, okey, yang ada masalah untuk makan. Jadi mereka memerlukan suplemen ataupun makanan tambahan untuk membantu memenuhkan keperluan nutrisi badan. Okey, tapi untuk orang yang sihat walafiat macam kita ni yang boleh makan 2-3 pinggan nasi ketika berbuka, yang boleh minum pelbagai jenis air di bazar Ramadan tu, okey, jadi tak perlukan suplemen. Kerana bekalan suplemen ataupun keperluan nutrisi badan tu dah cukup dah untuk dalam badan kita. Okey, tak perlu lagi dah. Sebab itulah ada orang yang terlebih-lebih dah pun dia punya keperluan nutrisinya lah. So jadinya suplemen ni hanya untuk golongan tertentu saja setelah dinasihatkan oleh pegawai pemakanan, pegawai dietetik ataupun pegawai perubatan, barulah kita boleh ambil lah. Sekiranya sihat untuk individu yang normal yang boleh makan seperti biasa, tidak perlukan suplemen. Jadi untuk golongan tertentu sajalah, ya, antaranya ibu-ibu yang mengandung, betul, yang Tuan nyatakan tadi. Kita cakap berkenaan ibu yang mengandung ini, bagaimana mungkin saranan yang boleh kita berikan khusus dalam tempoh berpuasa ini? Ada dalam kalangan ibu mengandung ini, mereka ingin berpuasa, namun mungkin ada saranan sendiri terhadap perkara ini, bagaimana untuk memastikan kesihatan bukan saja kepada diri mereka tapi terhadap bayi dalam kandungan mereka. Okey, untuk ibu-ibu yang hamil ni, okey, sebenarnya ada beberapa keadaan lah. Okey, so ibu hamil ni berkemungkinan mereka berada pada trimester pertama kehamilan. Pada awal kehamilan biasanya ibu-ibu ni mengalami alahan yang teruk ataupun loya, pening, muntah dan sebagainya. Okey, ada juga ibu-ibu yang mengandung yang mengalami masalah GDM ataupun diabetes ketika kehamilan. Okey, so ibu-ibu ni dia bergantung kepada keadaan semasa. Sekiranya mereka mengalami masalah-masalah yang saya sebutkan tadi, maka adalah dibolehkan untuk mereka berbuka puasa kerana keselamatan anak ataupun kandungan itu adalah lebih pentinglah. Okey, sepatutnya sepatutnya kalau sekiranya ibu itu menjaga pemakanan. Okey, ketika mengambil pemakanan yang bagus ketika bersahur dan pemakanan yang baik ketika berbuka puasa, maka tidak akan ada masalah lah untuk dia berpuasa. Tetapi masalahnya terjadi apabila mereka mungkin ada masalah ketika berbuka, mungkin contohnya mereka mengalami GDM ataupun diabetes kehamilan tadi itu. Mereka mungkin mengalami masalah hyperglycemia ataupun kandungan gula terlalu tinggi ketika berbuka disebabkan oleh pengambilan makanan terlalu banyak, ataupun boleh juga mereka mendapat hypoglycemia ataupun kandungan gula terlalu rendah. Itu terjadi biasanya ketika bersahur lah kerana pengambilan makanan itu terlalu sikit. Jadi sama ada ibu mengandung ni boleh berpuasa ataupun tidak bergantung kepada keadaan ibu itu sendiri dan juga nasihat daripada doktor lah. Adalah lebih penting untuk ibu-ibu mengutamakan keselamatan ibu dan juga kandungan berbanding dengan ibadah puasa itu sendirilah. Okey, Encik Ashraf, itu berkenaan ibu mengandung dan bagaimana pula dengan golongan-golongan yang dikategorikan sebagai golongan komorbid ini yang mempunyai kencing manis, diabetes ataupun darah tinggi ini. Bagaimana saranan yang terbaik untuk kita berikan kepada mereka khususnya pengambilan makanan yang sihat ketika berbuka dan juga sahur? Okey, untuk mereka yang ada masalah komorbiditi ni seperti contoh kencing manis, okey, darah tinggi dan juga mungkin penyakit gastrik. Dengan cerita menawar ada masalah gastrik ya. Okey, contohnya kalau kata pesakit gastrik ni, mereka tidak digalakkan untuk mengambil makanan yang terlalu pedas, okey, dan tidak digalakkan juga untuk mengambil makanan yang berempah ataupun makanan yang tinggi kandungan perasanya. Kerana makanan-makanan ini boleh mengganggu perut, menjadikan masalah gastrik mereka lebih serius dan menjadikan perut mereka ketidakselesaan perut berlaku lah. Okey, bagi mereka
mereka yang mempunyai darah kencing manis pula ataupun diabetes, mereka mestilah mengelakkan pengambilan gula yang terlalu tinggi dan juga sumber karbohidrat yang tinggi. Okey, sebagai contoh sumber karbohidrat itu apa? Macam roti, nasi, mi, bijirin. Okey, itu pun boleh menaikkan kadar gula di dalam darah sekiranya pengambilan adalah tidak terkawal. Dan juga minuman-minuman manislah termasuk kuih muih ketika berbuka. Dan bagi yang mengalami masalah tekanan darah tinggi pula, mereka boleh mengelakkan makanan-makanan yang mempunyai garam tersembunyi. Apa dia contoh makanan garam tersembunyi itu? Sebagai contoh macam pencecah kita, cencaluk, budu, sambal belacan, kicap, okey, sos cili, sos tomato, semua itu adalah mempunyai kandungan garam yang sangat tinggi tetapi dia tersembunyi. Maksudnya kita tak rasa dia terlalu masin tapi sebenarnya kandungan garam dia adalah sangat tinggi. Okey, so untuk orang-orang golongan seperti ini maka disarankanlah untuk mengambil makanan ikutlah sajian piramid makanan Malaysia ni, Pinggan Sihat Malaysia ini. Mengikut 4 komponen yang ada iaitu karbohidrat, ada protein, sayur dan buah. InsyaAllah jika diambil dengan cara yang betul, dengan kuantiti yang betul, dengan pilihan yang betul, InsyaAllah dapat mengawal penyakit yang saya sebutkan tadi itu. Okey. Lepas ini kita nak bincangkan lagi berkenaan Pinggan Sihat Malaysia ini. Suku-suku separuh. Jadi kepada penonton semua, harapkan dengan program pada malam ini kita sama-sama dapat ilmu pengetahuan lah. Dan kepada anda yang ingin menghantar sebarang cadangan ataupun soalan ataupun berkongsi pengalaman, boleh saja terus ke laman Facebook rasmi kami Berita RTM. Kita nak berehat seketika, kita akan kembali selepas ini dalam Bicara Diari dan Rawat. Orang kurang upaya adalah 50% daripada kanak-kanak berinteraksi melalui media sosial tanpa pemantauan ibu bapa, manakala 60% kes serangan seksual melibatkan kanak-kanak. Alam cyber telah menjadi sebahagian daripada kehidupan dan penyumbang ke arah kemahiran intelektual. Dengan teknologi yang sentiasa berevolusi, dunia dalam talian kini boleh diakses pada bila-bila masa melalui peranti elektronik. Sebagai ibu bapa, anda perlu sedar bahawa anak anda boleh terdedah dengan ancaman seperti buli cyber, seksual, menjadi ketagihan internet, terlibat dengan permainan dalam talian yang melampau serta ke arah penipuan dalam talian atau scam. Jadilah ibu bapa yang hebat di alam cyber, proaktif, mendidik, bersahabat, mengawal selia dan memimpin mereka. Sentiasa bijak, sentiasa selamat bersama ke arah kesejahteraan cyber. Ya, kembali bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat. Masih lagi untuk kita bercakap berkenaan pemakanan sihat pada bulan Ramadan. Bila kita bercakap berkenaan bulan Ramadan ini, paling terkenalnya ialah Bazar Ramadan. So, pastinya kita ingin mengetahui juga dari segi keselamatan lah untuk kita memilih makanan-makanan yang selamat dan juga bersih untuk keselamatan kita sendiri jugalah. Untuk kita mengelakkan daripada berlakunya masalah-masalah kesihatan seperti keracunan makanan. Itu yang perlu kita elakkan. Jadi untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut, kita bersama dengan Puan Syahidah Anisah Muhammad Sharif yang merupakan penolong pengarah kanan bahagian keselamatan dan kualiti makanan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, banyak makanan atas meja kita hari ini. Macam saya buka gerai dekat Bazar Ramadan kan. Nasib baik kita dah berbuka puasa kan. Alhamdulillah. Semua yang nampak menyelerakan. Okey. Mungkin untuk permulaan ini boleh kita kongsikan kepada penonton berkenaan aspek keselamatan makanan ini bagaimana? Okey, terima kasih Cik Menawa. Okey, dekat depan saya ni macam-macam jenis makanan kalau yang kita boleh nampak. Jadi kita akan kat sini saya nak kupas dua isu lah. Biasanya kita jumpa dekat Bazar Ramadan lah. Macam Cik Menawa sendiri, masa di Bazar Ramadan, apa pemilihan juadah yang selalu Cik Menawa beli? Okey, selalu kita ikut selera kita lah kan. Kalau hari pertama saya memilih untuk membeli nasi biryani. Nasi biryani okey. So hari ni masak nasi apa? Hari ini kita makan nasi tomato. Tomato, okey, alright. So kat sini kebetulan saya bawa nasi ayam lah. Di ujung sana nasi ayam. Okey, kalau kita tengok kat sini ada dua jenis pembungkusan nasi ayam yang biasa kita lihat di Bazar Ramadan, lebih kepada yang macam ni. Okey, saya buka. Okey, so dalam pembungkusan nasi ayam ni kita boleh lihat
terdapat pencampuran antara nasi, ayam dan juga salad dan bekas-bekas kecil sup, sambal dan juga kicap. So ini adalah satu pembungkusan yang saya tak kata tidak baik tapi kurang baiklah. Kerana terdapat pencampuran antara makanan yang berisiko tinggi. Okey, makanan yang berisiko tinggi kat sini adalah contohnya seperti ayam. Kenapa kita cakap dia berisiko tinggi? Kerana dia mempunyai kandungan protein yang tinggi. Bakteria macam manusia lah. Dia nak make sure dia sentiasa hidup, dia perlukan protein untuk hidup. Jadi dia akan lebih tertumpu kepada ayam. Compared to daun salad ataupun nasi. Jadi bila nasi ayam ni telah dibungkus, mungkin agak lama, mungkin lebih daripada 4 jam. Jadi dah ada pertambahan bakteria. Kalau yang biasa kita nampak dalam ayam yang dah masak ni, bakteria ni nama dia Salmonella. Okey, so Salmonella ni mungkin akan berpindah kepada nasi ayam yang dibungkus sekali dalam pembungkusan ini. Okey, itu kita panggil sebagai pencemaran silang atau dalam bahasa Inggeris ni kita panggil sebagai cross contamination. Okey, so di sini risiko bagi berlakunya pencemaran silang dia dah jadi tinggilah sebab dah ada pemindahan daripada bakteria di ayam mentah kepada sayur dan juga nasi ayam tadilah. Jadi dengan pencampuran macam ni dia akan meningkatkan lagi sebenarnya risiko berlakunya keracunan makanan kepada orang yang membelinya lah. Jadi saya nasihatkan kepada peniaga-peniaga di luar sana, make sure pembungkusan makanan ni tidak lebih daripada 4 jam lah. Okey, sebelum dijual kepada pembelilah di bazar Ramadan. Okey, ini satu contoh yang kurang baiklah. Jadi kita pindah pula kepada contoh yang lebih baik. Okey. Alright. So dekat sini, okey, bekas ni biasa kita nampak tak dekat kedai? Biasa. Biasa je, senang didapatilah kan. Okey. Jadi boleh nampak dekat sini terdapat pengasingan. Okey, dari fizikal lah, pengasingan fizikal antara nasi, sup, sambal, kicap dan juga ayam. Ini lebih baiklah daripada pembungkusan yang bercampur dalam satu bekas kan. Okey, jadi saya nak menunjukkan contoh sebenarnya ini adalah contoh pembungkusan makanan yang lebih baiklah. Okey. Alright, seterusnya. Okey, tadi Puan ada menyentuh berkenaan pencemaran silang yang mungkin berlaku terhadap bekas makanan yang mencampurkan jenis makanan dalam satu masa tu. Jadi bagaimana pencemaran silang ni mungkin boleh menyebabkan makanan itu cepat basi Puan? Okey, sebab bakteria di dalam contohnya tadi dalam ayam kita ada salmonella. Okey, salmonella ni dia akan menyebabkan orang yang makan makanan yang telah dicemari dengan salmonella boleh mendapat simptom seawal 6 jam. Lepas 6 jam dia makan, dia boleh menunjukkan simptom-simptom keracunan makanan lah. Contohnya muntah, cerit-berit, sakit perut, boleh jadi pening kepala, loya, muntah. Macam orang mengandung jugalah, macam yang Cik Ashraf cerita tadi. Itu antara contohnya lah kenapa kita tak galakkan pembungkusan dengan cara pertindihan yang macam ni lah. Tapi yang kita risau kadang-kadang ada yang beli juadah berbuka dengan kaedah pembungkusan seperti ini dan disimpan untuk dijadikan sebagai sahur pula. Ya, betul. Okey, kalau macam tu dia bukanlah saya nak galakkan sebenarnya, kita pun tak galakkan pembaziran kan. Betul. Kalau kita ni pun dah 2 tahun tak pergi bazar Ramadan. Betul. So kegairahan kita tahun ini macam-macam nak beli, semua nak try kan. Betul. Jadi bila ada situasi begitu, pembeli seharusnya lebih bijaklah bila balik ke rumah, simpan dulu makanan tu sebelum nak hidang untuk berbuka. Makanan yang nak dirancang untuk makan di waktu sahur disimpan dahulu dalam peti sejuk dan untuk sahur nanti boleh dikeluarkan dan dipanaskan dengan ketuhar lah. Okey, itu saranan yang terbaiklah kepada anda. Dan kita nak beralih kepada pinggan yang kedua ini. Kalau di hadapan kita ni ada ikan goreng dan juga ayam goreng. Apa perbezaan antara kedua-duanya? Okey, so kalau kita boleh tengok kat sini Cik Munawar, ada 2 jenis. Satu contoh yang baik dan satu yang contoh tidak baik tah. Sebab saya cakap tidak baik, kat sini kita boleh nampaklah ada kesan tahi lalat yang mana lalat dah menghinggapilah sebenarnya makanan ni. Kerana apa? Terdapat makanan ini telah terdedah
Okey, sebab kita di Kementerian Kesihatan menggalakkan pengendali makanan untuk sentiasa menutup makanan yang disediakan yang telah dihidangkanlah untuk penjualan. Jadi bila terjadinya isu macam ni, ini pun boleh menjurus kepada keracunan makanan disebabkan oleh pencemaran oleh tahi lalat ni. Jadi sangat pentinglah bila kita memilih juadah di Bazar Ramadan ni, kita kena tengok betul-betul dulu Ya. supaya kita dapat pastikan okey makanan ini elok dan makanan ini sudah tercemar dengan tahi dengan telur lalat. Telur lalat. Okey. Yes. Mungkin kita beralih kepada juadah seterusnya iaitu kuih muih. Kuih muih. Jadi sangat popular bulan Ramadan ni. Yes, betul. Okey, so dekat sini Cik Munawar minat tak makan kuih pulut panggang ni? Oh, sangat minat ni lagi-lagi bulan puasa kan. Itulah. Okey, so dekat sini kalau saya boleh tunjukkan juga satu contoh yang baik dan satu contoh yang kurang baik. Okey, dekat sini kita kena tengok betul-betul ada penggunaan ubat stapler atau dipanggil sebagai dawai kokot lah. Okey, jadi sebenarnya ini secara tidak sentuhan makanan dawai kokot ini kepada makanan tidak secara langsung lah. Kita tak cakaplah dia bahaya sangat, tetapi sebab dia di luar daripada makanan yang kita nak makan, yang pulut tu kat sebelah dalam kan. Jadi kita galakkanlah kepada peniaga di luar sana untuk memakai selain daripada dawai kokot, gunakanlah kreativiti anda untuk make sure dia punya ni attach lah. Okey, sebelum dibungkuskan pulut panggang tu. Kerana apabila menggunakan dawai kokot sebegini yang boleh mendatangkan risiko kesihatan yang lain pula. Betul. Bila kita termakan dawai kokot itu. Dan juga kalau kita boleh perhatikan dalam ni ada rambut pula. Rambut pula. Okey, jadi di sini penting menggunakan kita punya deria, lihat, hidu dan rasa. Okey, so dekat sini sebelum makan tu dah baca doa, jangan main jamah je terus. Kita kena lihat, hidu dan rasa terlebih dahulu sama ada makanan tu elok lagi atau rosaklah. Lihat, hidu dan rasa. Kalau nak rasa tu kena selepas berbuka lah. Okay. Kita ke kuih yang seterusnya ni. Yang ini pun permasalahannya kalau saya boleh lihat pun sama juga penggunaan dawai kokot. Yes. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, tepung pelita memang sangat famous, especially di bulan Ramadan. Memang orang akan carilah tepung pelita ni kat mana-mana bazar Ramadan pun. Kalau kita boleh lihat, dia punya saiz dawai kokot tu sebenarnya sangat kecil. Ada possibility untuk kita terlepas pandang dan kita termakan dan kita tertelan dan tercekik. Jadi di sini kita panggil isu yang saya nak highlightkan dekat sini adalah dari segi pencemaran secara fizikal lah. Fizikal yang kita boleh nampak dengan mata kasar. Jadi sebagai peniaga di bazar Ramadan, mungkin boleh gunakan, kita boleh bagi solution lah. Tapi sebenarnya solution ni pun bukanlah galakkan sebenarnya, tapi sebenarnya boleh selain menggunakan dawai kokot, kita juga boleh menggunakan lidi. Okey, tapi pencemaran fizikal, risiko pencemaran fizikal masih ada. Sebab kita takut tertelan pula lidi tu kan. Tapi kalau kita tengok lidi punya saiz dan juga ubat stapler punya saiz, besar lagi lidi, betul? Jadi kita lebih mudah nampak. Ya, mudah nampak dan dia lebih organik lah. Kalau tertelan pun inilah. Okey, tapi kalau boleh cuba elakkan, dan kita ada juga solution seterusnya, iaitu penggunaan bekas plastik yang kecil itu. Kalau kita pergi kenduri kahwin, kita akan dapat dalam agar-agar ke dalam tu kan. Boleh juga menggunakan bekas plastik lah. Tapi makan tepung pelita ni, ada peniaga yang dia nak masukkan adunan tepung pelita tu, kemudian dia kukus. Jadi bila kukus, bahaya juga pada dawai kokot ni. Penggunaan haba yang tinggi akan menyebabkan besi itu boleh dimigrasi ke dalam tepung pelita. Itu akan menyebabkan ada pencemaran besi di dalam makanan itulah. Jadi kita tahu usus kita sebenarnya dia tidak dapat menghadam dawai kokot ni dengan baik sebenarnya. Dia akan lebih
bila dawai kokok ni masuk dalam kita punya usus, dia akan mencederakan sebenarnya. Jadi itu akan menjurus kepada penyakit lain pula lah. Betul. Dan bila ada exposure of metal dekat badan kita, kita tahu benda tu akan jadi karsinogen. So kalau semua orang tahu kan, karsinogen ni akan menjurus kepada penyakit yang lebih teruk, iaitu kanser lah. Itu yang kita cuba elakkan penggunaan dawai kokot. Okey, cumanya solution yang penggunaan bekas plastik tadi tu mungkin tidak akan disokonglah oleh orang-orang yang sokong eco-friendly. Sebab plastik kan, yang itu lebih selamat lah. Sebab dia perlu masak dulu di periuk dan kemudian dituangkan ke dalam bekas plastik itulah. Okey, Puan, cakap berkenaan keselamatan makanan khususnya di bazar-bazar Ramadan ini. Bagaimana peranan daripada pihak KKM sendiri untuk membuat pemantauan agar memastikan peniaga-peniaga di luar sana sentiasa mematuhi dan juga menjual juadah berbuka ini dengan mematuhi segala aspek keselamatan, Puan? Okey. Buat masa ini, Kementerian Kesihatan dengan kerjasama kita punya pihak berkuasa tempatan lah, ada menjalankan pemantauan di bazar-bazar Ramadan di sekitar Kuala Lumpur dan Putrajaya lah. Okey, so di sana kita ada melakukan pemeriksaan dari segi gerai ke gerai dan juga kita ada mengambil sampel makanan untuk dianalisis lah. Untuk terdapat pencemaran atau tidak. Biasanya pencemaran lebih kepada microbiology lah, yang tadi saya cakap salmonella lah, kan. Jadi dari segi pemeriksaan gerai itu pula, kriteria yang kita lihat pada pengendali makanan ni adalah dia perlulah mendapatkan suntikan anti-typhoid, vaksinasi anti-typhoid, dan seterusnya perlu menghadiri latihan pengendali makanan. Okey, dan dia akan pegawai berkuasa akan memastikan pengendali makanan ini tidak memakai aksesori semasa mengendalikan makanan. Aksesori ni maksud saya macam cincin, gelang, jam tangan. Itu kira aksesori sebab kita takut ada possibility cross contamination tadilah daripada aksesori yang dia pakai itu. Dan seterusnya, sebagai seorang pengendali makanan juga, dia perlulah memakai pakaian pelindung diri yang lengkap seperti topi, apron dan juga kasut. Pakai glove tu jika perlu. Kalau tak ada penyepit dekat gerai tu, jadi kita boleh pakai glove lah. Kalau tak ada glove, kita pakai penyepit lah. Itu antara kriteria yang kita lihat di pemantauan yang kita jalankan di Bazar Ramadan lah. Okey, itu antara penekanan yang sangat penting yang kami sampaikan kepada anda. Lihat hidu dan juga rasa. Itu sangat penting. Tapi rasa tu kena lepas berbuka lah. Ya, betul. Okey, itu sangat penting kami sampaikan kepada anda bagaimana cara untuk memilih makanan-makanan yang lebih sihat, lebih selamat khususnya di bazar-bazar Ramadan. Okey, Encik Ashraf masih lagi bersama kita untuk kita bercakap berkenaan pemilihan makanan yang sihat khususnya sepanjang bulan Ramadan ini. Tapi terlebih dahulu kita nak berehat seketika. Tapi saya ingin menzahirkan terima kasih kepada Puan Syahidatul Anisah Muhammad Sharif, Penolong Pengarah Kanan Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur atas perkongsian pada malam ini. InsyaAllah kita harapkan melalui perkongsian ini dapat membantulah kepada pengendali makanan di luar sana dan juga pembeli-pembeli di luar sana untuk memilih menu ataupun gaya makanan yang lebih sihat. Okey, kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan perbincangan lebih lanjut berkenaan pemakanan sihat sepanjang bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam keluarga Malaysia. Ramai daripada kita sejak kecil lagi kita telah menonton dan mendengar pelbagai program menarik melalui radio dan televisyen Malaysia atau RTM. Sejak ianya ditubuhkan pada 1 hari bulan April 1946, peranan RTM amatlah penting dalam membentuk jati diri masyarakat Malaysia. Sehingga kini, dalam usia 76 tahun penubuhannya, RTM sentiasa menabur bakti dan jasa dalam menyajikan program bermaklumat dan hiburan kepada para penonton dan pendengar sama ada melalui televisyen, radio dan juga terkini aplikasi media sosial.
RTM juga sentiasa menjadi sumber rujukan utama penonton dalam mendapatkan maklumat yang lebih tepat dan sahih. Saya beriltizam untuk terus membawa RTM sebagai sebuah badan penyiaran awam yang maju dan berdaya saing seiring dengan perubahan dan kemajuan perkembangan dunia penyiaran di masa kini. RTM, teman setia anda. Selamat menyambut Hari RTM yang ke-76 kepada seluruh warga kerja Jabatan Penyiaran Malaysia. Saluran berinformasi. Pemakaian pelitup muka di tempat awam masih wajib dipatuhi oleh setiap individu. Seluruh negara di ASEAN ini mempunyai penduduk yang boleh bertutur bahasa Melayu. Jadi tidak ada sebab kenapa kita tidak boleh menjadikan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa ASEAN. Kita akan menyelaraskan perkara ini. Saya akan berbincang dengan pemimpin-pemimpin negara ASEAN, terutamanya yang telah pun menggunakan bahasa Melayu. Saya akan bincang mereka supaya bersetuju untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN, dan selepas itu akan berbincang dengan pemimpin-pemimpin negara-negara lain yang mempunyai penduduk yang menggunakan bahasa Melayu. Ya, penonton, kita masih lagi bersama dengan Encik Muhammad Ashraf Ismail, Pegawai Sains Pemakanan, untuk kita berbicara berkenaan pengambilan ataupun pengamalan makanan sihat sepanjang bulan Ramadan ini. Jadi kepada anda semua, pastinya kami membuka ruang untuk anda memberikan komentar anda di ruangan Facebook Berita RTM. Okey, Encik Ashraf, kalau tadi kita melihat demo pemilihan makanan yang lebih selamat khususnya di bazar Ramadan. Namun kita tidak boleh lari juga dengan buffet Ramadan. Pasti sangat meriahlah tahun ni, sebab kita sedia maklum 2 tahun sebelum ini mungkin tiada buffet Ramadan yang semeriah untuk tahun ini. Jadi bagaimana dari segi pemilihan makanan yang pelbagai di buffet Ramadan ni? Yalah, sebab kita dah bayar mahal, mungkin kita kadang fikir macam, alah, kalau makan sikit kan tak baloi pula kita bayar kan. Okey, betul tu. So untuk tahun ni kembali meriah kita punya promosi. Saya tengok ada banyak iklan-iklan promosi buffet Ramadan di hotel-hotel. Ada yang 100 lebih. Yang paling mahal saya tengok ada yang RM250 untuk seorang. Okey. Jadi baik ataupun buruknya buffet Ramadan ni adalah bergantung kepada diri kita sendirilah. Okey, kalau kita tengok dekat buffet Ramadan ni ada banyak section, betul? Betul. Okey, yang paling banyak sekali bila pergi ke section-section yang ada dalam buffet Ramadan ni, selalu orang section mana yang orang akan serbu dulu? Biasanya section kambing golek, betul? Daging bakar, gulai kawah, yang orang serbu dessert, kek, aiskrim dan sebagainya. Itu yang akan laku keras lah orang panggil. Okey, tapi section mana pula yang biasanya orang jarang pergi ataupun kurang orang pergi ke section tu? Semestinya section ulam-ulaman, section salad, okey, section buah-buahan macam Munawar kata tadi. So daripada situ pun kita dah dapat tengok macam mana pemilihan makanan ketika di buffet Ramadan. Jadi sekiranya kita tidak boleh mengawal pemakanan di buffet Ramadan, adalah penting untuk kita mengurangkanlah berbuka puasa di buffet Ramadan di hotel ni. Kerana adalah penting untuk kita menjaga pemakanan di buffet Ramadan ni, kerana apabila kita telah mengeluarkan satu kos ataupun satu bayaran, kita mestilah anggap kita nak pulangan yang setimpal lah. Jadi kita akan makan dengan lebih banyak dan akan berlakunya pertambahan kalori di dalam badan. Jadi itu yang kita tak nak. Sepatutnya ianya konsep asal berpuasa tu dah lari jauh lah daripada konsep asal yang sepatutnya. Okey, jadi buffet Ramadan walaupun kita mampu, walaupun kita golongan T20, T20 yang mampu untuk pergi ke bazar Ramadan, mungkin buffet Ramadan pada setiap hari, tetapi sekiranya kita tidak mampu untuk mengawal pengambilan makanan yang sihat, yang seimbang, yang sederhana dan juga pelbagai, maka adalah lebih baik untuk kita buka saja di rumah,
ataupun masak sendirilah di rumah demi untuk mengawal pengambilan makanan di buffet Ramadan. Sebab kalau di buffet Ramadan tu kita risau tak ada dah konsep suku-suku separuh. Ya, memang tak ada. Memang dah lari jauh dah. Okey, itu ada konsep yang kita berikan kepada anda, konsep suku-suku separuh. Kalau kita bercakap berkenaan suku-suku separuh ini, mungkin kita boleh memberi penerangan yang lebih jelas kepada penonton di luar sana. Bagaimana boleh amalkan konsep suku-suku separuh demi kesihatan mereka ni. So kalau kita tengok daripada pinggan sihat kita ni, okey, dia akan ada empat bahagian lah, iaitu daripada sumber karbohidrat. Itu sumber karbohidrat ni apa? Contohnya macam kita punya nasi, okey, mi, roti, bijirin, barley, pasta, semuanya adalah daripada konsep daripada kumpulan karbohidrat ni. Jadi ia perlu diambil suku sahaja. Okey, dan suku lagi adalah daripada sumber protein. Sumber protein ni apa pula? Ada ikan, okey, ada ayam, ada telur, ada kekacang, ada tahu, tempe. Semuanya adalah daripada kumpulan protein ni, dan separuh lagi mestilah daripada kumpulan sayur dan juga buah-buahan. Tapi adalah amat sukar untuk kita memenuhkan pinggan kita dengan 4 komponen ni, terutamanya ketika berbuka puasa. Kebanyakannya pinggan kita dah penuh dengan apa dulu? Dengan nasi dulu. Betul. Dah penuh dengan nasi. Lebih daripada separuh. Ya, betul. Lepas tu semua lauk pauk yang ada, tidak ada lagi dah ruang untuk buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Jadi sebenarnya konsep suku-suku separuh tu, kebanyakan orang dah tahu tentang konsep suku separuh tu, tapi nak mengamalkan tu yang susah. Pengamalan tu adalah yang sangat susahlah untuk diamalkan oleh rakyat Malaysia. Jadi sebenarnya adalah berbalik kepada kita sendiri. Kita kadang-kadang ada pengetahuan tu, tetapi kita tidak amalkannya. Sebaiknya kita mengamalkan, kita mempraktikkan pengetahuan kita. Betul. Khususnya dalam bulan puasa ini, untuk kita mengamalkan gaya hidup ataupun pemakanan yang lebih sihat. Kalau tadi kita bercakap berkenaan buffet Ramadan, bagaimana pula pandangan Cik Ashraf berkenaan sekarang ini, zaman digital ni? Kita lihat di telefon pintar sekarang banyak tersedia aplikasi penyedia makanan secara dalam talian. Jadi bagaimana dari segi pemilihan secara dalam maya ini untuk makanan yang lebih sihat ni? Okey, ya betul. Kalau kita tengok ada banyak aplikasi pesanan makanan dalam talian, okey, dan juga ada banyak promosi yang dijalankanlah. Turut juga serta menyertai dengan promosi ini adalah restoran-restoran makanan segera. Ada yang tertentu, ada waktu tertentu, mungkin daripada pukul 5 sampai pukul 7 tu dia menawarkan promosi yang lebih daripada waktu-waktu lain, disebabkan untuk menarik pelanggan membeli pada ketika itulah. Okey. Jadi ada juga yang pesanan-pesanan dalam talian ni memberikan promosi yang lebih jika berbelanja minimum, contohnya RM50, RM40. Jadi kita pun berlumba-lumba untuk membeli dengan lebih banyak supaya mendapat lebih banyak promosi. Okey, jadi promosi seumpama ini akan menyebabkan kita membeli makanan dengan kuantiti yang banyak, melebihi daripada keperluan ataupun melebihi daripada bilangan orang yang akan makan ni. Okey, jadi apabila kita membeli dengan banyak semata-mata untuk mengejar promosi itu, maka kita akan makan dengan kuantiti yang lebih banyak. Itu satu hal, ataupun satu lagi yang boleh berlaku adalah pembaziran makanan. Mungkin order banyak, pesan banyak sebab nak dapatkan promosi, tapi akhirnya makanan itu tidak dimakan dan akan terbazir begitu sahajalah. Jadi pesanan saya, kalau kata untuk membeli makanan dalam apps dalam talian ni, beli secukupnya sahaja. Kalau ada 2 orang kat rumah, belilah untuk 2 orang sahaja. Tidak perlu mengejar promosi-promosi yang ada, kerana ianya akan bawa kepada pembaziran ataupun kelebihan pembaziran kalori dalam badan kita lah. Okey, itu sangat penting untuk kita sampaikan kepada anda semua, nasihat-nasihat khususnya bagaimana untuk kita memilih makanan-makanan yang sihat, khususnya waktu berbuka dan juga pada waktu sahur. Banyak lagi kita nak bicarakan ni, Cik Ashraf. Ya, betul. Tapi terlebih dahulu kita nak bantu penonton di luar sana, khususnya berkenaan pengambilan ubat ketika bulan puasa. Bagaimana caranya? Kita bersama dengan Sofatun untuk kapsul farmasi ini. Hai semua, untuk episod kali ini saya nak kupaskan sedikit berkaitan dengan isu keliru cara nak ambil ubat ketika berpuasa. Bagi mereka yang sakit, puasa bukanlah penghalang untuk teruskan rawatan. Pesakit boleh ubah suai masa pengambilan ubat-ubatan atas nasihat doktor atau ahli farmasi. Pesakit juga perlu peka pada tahap kesihatan diri dan perlu bersedia untuk berbuka puasa kalau keadaan memerlukan pesakit untuk berbuat demikian. Perkara ini penting untuk elakkan sebarang kesan mudarat yang tak diingini. Jadi jom saya kongsikan tips pengambilan ubat mengikut kesesuaian waktu makan pada bulan Ramadan untuk ubat yang perlu dimakan atau diminum.
pesakit dinasihatkan untuk berbincang dulu dengan doktor atau ahli farmasi untuk dapatkan penerangan lanjut sebelum nak buat sebarang perubahan pada masa pengambilan ubat. Sebagai contoh, kalau arahan pengambilan ubat itu 1 kali sehari sebelum makan, jadi dicadangkan ambil ubat 1 jam sebelum sahur, dan kalau arahannya selepas makan pula, ubat boleh diambil selepas bersahur atau selepas berbuka. Manakala kalau arahannya adalah 2 kali sehari sebelum makan, ubat boleh diambil 1 jam sebelum sahur dan 1 lagi sewaktu berbuka, tapi sebelum anda ambil menu utama. Maksudnya, pesakit perlu makan ubat dulu sebaik sahaja masuk waktu berbuka puasa, kemudian minum air dan makan kurma sahaja contohnya. Okey, selepas 30 minit barulah makan hidangan utama berbuka. Baik, kalau arahan pengambilan ubat itu adalah 2 kali sehari selepas makan, pesakit dinasihatkan untuk ambil ubat sekali selepas bersahur dan 1 lagi selepas berbuka. Untuk ubat dengan kekerapan 3 kali sehari pula, pesakit boleh berbincang dengan doktor untuk tahu boleh tak nak ubah suai kekerapan pengambilan ubat itu kepada 2 kali sehari. Dan untuk ubat yang perlu diambil 4 kali sehari atau lebih, ini bergantung kepada jenis penyakit. Pesakit dinasihatkan untuk tidak berpuasa dan yang penting perlu dapatkan pandangan daripada doktor terlebih dahulu supaya doktor dapat menilai kesesuaian untuk gunakan ubat alternatif lain kalau ada. Bagi mereka yang masih keliru atau ada sebarang pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan, anda boleh terus hubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan, National Pharmacy Call Center, MPCC di talian 1-800-886-722 dari Isnin hingga Jumaat, jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum. Pesakit dinasihatkan untuk bersedia dan merancang awal pelan pengambilan ubat-ubatan semasa Ramadan dengan cara berbincang dulu bersama doktor atau ahli farmasi anda dan rujuk kepada ahli profesional kesihatan sebelum membuat sebarang perubahan dalam pengambilan ubat-ubatan. Penderaan kanak-kanak sama ada dari segi bentuk fizikal, mental, emosi atau seksual atau juga pengabaian adalah tergolong dalam ACE. ACE itu adalah Adverse Childhood Experience, pengalaman buruk semasa kanak-kanak. 6 tahun pertama itu adalah sangat penting kerana perkembangan neuron sedang berlaku dengan sangat banyaknya pada ketika itu. Jadi apabila kita mendidik anak-anak kecil adalah sangat penting untuk kita kenalkan kepada mereka emosi-emosi yang pelbagai ini. Jadi perkaitannya dengan hari ini adalah apabila landasan kepada pembinaan otak itu mengambil ruang 90% dan seterusnya adalah intellectual, maka yang penting emosi itu perlu kita tekankan dahulu. Dimarahi tanpa sebab yang kuat, kadang-kadang kena hukum, kadang-kadang kena rotan, kadang-kadang tidak, menyebabkan mereka keliru. Yang mana satu betul, yang mana satu tidak. Kesan daripada perceraian ibu bapa, ditinggalkan bersendirian pada umur yang tidak cukup untuk menjaga diri sendiri. Penderaan fizikal adalah kelakuan atau perbuatan agresif yang dilakukan terhadap kanak-kanak secara fizikal. Ada yang juga mempunyai kesan yang sangat serius seperti tulang rusuk yang patah atau pendarahan otak, pendarahan dalam mata. Sangat menyedihkan. Kadang-kadang kami mendapati ada mangsa-mangsa pendarahan tersebut yang ada atau mengalami kecacatan kekal. Daripada kes-kes pendarahan yang kami terima, kami memang faham bahawa setiap keluarga, setiap golongan masyarakat mempunyai kesukaran dan masalah masing-masing. Tapi kami amat berharap bahawa setiap golongan masyarakat atau keluarga yang menghadapi masalah dapatkan bantuan daripada saluran yang betul. Saya mahu mengajak anda semua dewasa, para dewasa, ibu bapa untuk kita bersama-sama menjaga kesihatan mental anak-anak kita demi kesejahteraan generasi akan datang. Pencegahan lebih baik dari rawatan dan pencegahan itu boleh kita lakukan. Hentikan penderaan kepada kanak-kanak. Why do we tell you stories? Relevant, New, efficient, accurate, reliable. We bring you extraordinary stories from around the world, from politicians, bankers, and even your favorite celebrities. This and many more on RTM's English News.
Ya, penonton, kembali bersama-sama kami dalam Bicara Diari dan Rawat. Masih lagi untuk kita meneruskan berbincang berkenaan pemakanan sihat pada bulan Ramadan. Doktor, Encik Ashraf, kita pada malam ini ingin kita mengetengahkan juga berkenaan kepentingan air. Elemen air ni lah sangat penting untuk tempoh berpuasa ini. Mungkin kita boleh memberikan penerangan kepada penonton bagaimana dari segi kuantiti air yang perlu kita amalkan. Sebab sebelum ini mungkin kita war-warkan berkenaan minum 8 gelas air sehari. Jadi untuk bulan puasa bagaimana dari segi kuantiti dan tempoh masanya? Okey, baik. Pengambilan air sememangnya sangat pentinglah ketika dalam puasa. Okey, ramai yang mungkin tidak mengambil berat tentang kandungan air dalam badan, terutamanya ketika di bulan puasa. Jadi sepatutnya lah ketika di bulan puasa sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sepatutnya kita ambil setiap hari untuk mencukupkan keperluan air di dalam badan. Tetapi masalahnya sekarang ni di bulan puasa kita lebih cenderung untuk minum air yang manis. Okey, mungkin ketika berbuka tu kita buat air dalam kuantiti yang banyak. Jadi kita minum mungkin banyak kali dan kita juga minum minuman yang manis itulah daripada kita berbuka dah sampailah ke lepas solat tarawih, solat Maghrib dan juga sebelum tidur. Dan ketika sahur pula kita mungkin mengambil air kopi ataupun teh yang juga kandungan gulanya amat tinggi. Okey, mungkin kita minum air dengan banyak tetapi air yang kita minum tu adalah air yang manis. Okey, so sebenarnya adalah air yang manis tu kita hadkan kepada 1 gelas sahaja sehari. Yang lain semestinya adalah air kosong. Dan jangan pula kita ambil air dalam satu waktu yang banyak, satu waktu tetapi kita ambil dengan banyak. Sebagai contoh kita waktu sahur kita minum sampai 4 hingga 5 gelas. Okey, sepatutnya kita ada sela waktulah. Maksudnya mungkin setiap sejam ataupun setiap 2 jam tu kita minum air kosong sehinggalah cukup 8 gelas daripada berbuka tu sampailah ketika kita sahur. Bukannya kita ambil air dengan banyak pada satu waktu sahaja. Okey, bercakap berkenaan elemen air ini, mungkin juga boleh kita bincangkan berkenaan pengambilan air yang berkafein dan juga seperti kopi dan juga teh. Encik Ashraf, bagaimana tempoh waktu yang sesuai sebenarnya untuk pengambilan kafein ini? Okey, untuk kopi dan teh memang kita faham dengan penggemar ataupun peminat kopi ataupun teh ni memang kita tak boleh larilah setiap hari kalau tak dapat kopi ataupun teh ni mungkin mereka rasa tak sedap badan, tak segar dan sebagainya. Okey, jadi pengambilan kopi dan teh ni boleh tetapi kita galakkan untuk mengambil bukan daripada waktu makan utama. Okey, waktunya contohnya macam kita dah makan berbuka puasa, kita ada satu hidangan yang lengkap ketika berbuka puasa ni, tapi jangan kita minum kopi ataupun teh ketika di waktu makanan utama ni lah, kerana ia boleh mengganggu serapan nutrisi makanan utama tadi tu ke dalam badan. Okey, sebaiknya adalah untuk kita menjarakkan pengambilan teh dan kopi sekurang-kurangnya mungkin 2 jam selepas kita makan makanan utama, mungkin pada waktu Maghrib, dan digalakkan untuk ambil daripada jenis yang kopi O ataupun teh O lah, yang tidak menggunakan susu pekat manis, okey, untuk mengurangkan kalori dan mengurangkan kandungan gula di dalam minuman tersebut. Dan juga tidak digalakkan untuk ambil kopi dan teh ketika sahur, kerana kopi dan teh ini mengandungi kesan diuretik ataupun kesan buang air. Maksudnya kalau kita ambil pada ketika sahur, maka kita akan lebih mudah untuk buang air dan kita boleh senang untuk terkena dehidrasi lah ketika berpuasa di siang hari. Okey, menarik. Info yang diberikan mungkin ada dalam kalangan kita yang salah mengamalkan. Setiap kali waktu bersahur mesti wajib ada teh ataupun kopi. Yes, tapi betul. mungkin kita boleh kurangkan selepas ini. Jadi ada juga saya difahamkan kopi ataupun teh ini tidak sesuai untuk golongan yang mempunyai penyakit gastrik. Ya, betul, kerana ia juga boleh mengganggu mereka yang ada masalah gastrik ni, menyebabkan mereka menjadi tak selesa dan boleh mengganggu penyakit gastrik itu menjadi lebih serius. Okey, jadi kita tidak galakkanlah terutamanya mereka yang ada gastrik ni dan diambil pada ketika perut kosong. Jadi kita tak galakkan. Okey, jadi kita galakkan lebih minuman-minuman yang lebih berkhasiatlah diambil untuk terutamanya mereka yang ada penyakit gastrik ni. Okey, terbaik penerangannya Encik Ashraf. Okey, kita nak bantu penonton di luar sana, khususnya beberapa jam saja lagi waktu untuk kita bersahur, Encik Ashraf. Betul. Jadi sangat pentinglah untuk kita sampaikan kepada penonton di luar sana, ada yang mengamalkan pengambilan sahur ini sebelum jam 12.30 malam. Jadi esok pagi tak perlu bangun dah. Kita dah sahur siap-siap sebelum 12.30 malam tu. Ada juga yang bersahur lewat seperti yang disarankan. Jadi bagaimana dari segi pengambilan sahur itu, kepentingannya untuk nutrisi badan kita? Okey, baik.
untuk bulan puasa ni sememangnya makanan pada ketika waktu sahur tu sangat-sangat penting. Okey, sepatutnya kita mengambil makanan dengan lengkap, dengan baik, dengan secukupnya ketika waktu sahur. Tapi orang sekarang ni lebih banyak mengambil makanan ketika berbuka. Jadi sebenarnya kita perlu mengambil makanan yang sangat baik, sangat lengkap mengikut pinggan suku-suku Palura. Ada cukup 4 komponen ni, ada karbo, ada protein, ada sayur dan buah, kerana 4 komponen inilah yang akan membantu untuk kita tahan lapar dan makanan yang kita ambil tu dapat dicerna dengan lebih lambatlah dan kita boleh bertahan sehingga ke 12 ataupun 13 jam berpuasa. Jadi waktu sahur sebaik-baiknya memang kita kena perlu lewatkan sahur. Okey, jangan kita sahur sebelum tidur. Biasanya pelajarlah ataupun student yang malas untuk bangun sahur. Okey, mungkin selepas ni mungkin boleh tukar cara pemakanan kita di waktu sahur. Kita sahur selewat yang mungkin. Pastikan lengkap ada 4 komponen ni. Yang paling susah sekali adalah sayur dengan buah yang nak ada ni ketika sahur ni. Kalau cukup 4 ni yang makan dengan secara sihat, seimbang, sederhana dan pelbagai, insya-Allah kita mampu bertahan untuk sepanjang hari kita berpuasa. Sebaiknya kita melewatkan sahur lah seperti yang disarankan oleh agama Islam. Dan juga bila kita melihat kepada kepentingan sahur ini juga mungkin ada yang terlepas pandang berkenaan apa antara makanan yang perlu mereka ambil. Ada yang sekadar bangun sahur untuk mengambil minum dan juga makanan-makanan yang ringan sahaja. Itu kita tak mahu. Betul, kadang-kadang kita bangun pun mata pun separuh je. Kita pun tak sedar apa yang ada di hadapan mata, itulah yang kita makan. Okey, macam saya kata tadi, sepatutnya makanan pada waktu sahur tu mestilah lengkap. Okey, mestilah komplit, seimbang dan mempunyai semua komponen dalam piramid makanan dan juga pinggan sihat kita ni. Okey, semua aras dalam piramid makanan yang ditunjukkan sekarang ni mestilah ada dalam pinggan kita tu. Terutamanya ketika sahur lah, kerana sahur ni sangat penting sebab kita nak pastikan makanan yang kita makan tu dapat membekalkan tenaga di sepanjang 13 jam kita berpuasa tu. Jadi pengambilan makanan ketika sahur, walaupun kita tak ada selera, mungkin kita tak selera nak makan nasi, tapi banyak lagi penggantinya. Mungkin boleh makan roti, boleh makan bali, boleh makan pasta, mi dan sebagainya, bubur. Okey, ada banyak lagi pengganti yang mungkin boleh menaikkan selera. Tidak semestinya nasi ataupun makanan yang biasa kita makan lah. Okey, untuk pengganti nasi putih tadi Encik Ashraf sempat berkongsi tips kepada khususnya kepada orang yang mengalami gastrik untuk menukar nasi putih kepada nasi perang. Nasi beras perang. Nasi beras perang tu kerana kandungan fibernya lebih tinggi. Apabila kandungannya lebih tinggi, maka ia akan dapat dicernakan dengan lebih lambatlah oleh badan dan mereka boleh tahan lapar dengan lebih lama. So ia sangat baik kepada golongan orang yang mempunyai masalah gastrik. Even kalau dia tak ada masalah apa-apa pun, tak ada masalah kesihatan pun, pengambilan beras perang ni adalah yang lebih baiklah berbanding dengan beras putih. Okey, Encik Ashraf, ada juga pertanyaan yang ingin menanyakan kepada Encik Ashraf berkenaan dari segi pengambilan daging, protein tu bagaimana? Okey, so dalam satu hari kalau ikutkan piramid makanan Malaysia yang baru, kita ambil lebih kurang 2 hingga 3 sajian protein lah bergantung kepada keperluan badan masing-masing. Okey, sebagai contohnya kalau kita nak ambil protein, seekor ikan lah, saiznya adalah lebih kurang 1 jengkal dan berlebar 3 jari lah lebih kurang untuk satu ekor ikan yang besar sederhana. Kalau ikan yang jenis besar, mungkin satu potong tu adalah satu sajian. Jadi kita boleh ambil ikan, boleh ambil ayam, satu potong bahagian ayam tu, daging sebesar saiz kotak mancis, tempe, tahu, soya dan sebagainya, itu merupakan satu sumber protein yang sangat baik juga. Jadi protein juga adalah sangat penting untuk kita ambil, terutamanya di bulan puasa, supaya kita dapat melambatkan pencernaan berlaku di dalam perut dan kita boleh bertahan lapar di siang hari dengan lebih lama lah. Pastikan menu anda seimbang, sederhana dan juga pelbagai. Betul. Seperti mana yang disarankan dalam pinggan sihat Malaysia. Okey. Ya, betul. Encik Ashraf, untuk konklusi bagi perbincangan kita malam ini, mungkin ada saranan yang ingin dizahirkan Encik Ashraf kepada seluruh penonton keluarga Malaysia menyaksikan kita pada ketika ini. Okey, so bulan puasa ni sebenarnya ibadah puasa ni adalah sebagai tanda kita pengabdian kita kepada Allah lah. Okey, dalam menunaikan ibadah yang telah diperintahkan olehnya. Jadi sebenarnya bulan Ramadan ni adalah satu bulan
di mana kita sepatutnya mensyukuri dan memuhasabah dirilah tentang nikmat yang kita ada sekarang ni. Mungkin nikmat kesihatan, nikmat wang ringgit, nikmat masa yang kita ada yang boleh membantu dalam pemakanan kita seharian. Jadi saranan saya adalah jagalah kesihatan kerana kesihatan tu sangat mahal harganya. Betul. Okay, jagalah pemakanan kita dengan sihat, seimbang, sederhana dan pelbagai kerana kesihatan itu tidak boleh dibeli dengan wang ringgit. Walaupun kita ada segalanya, tetapi kalau kita tidak ada kesihatan yang baik, maka segala-galanya pun tidak akan bermakna. Jagalah kesihatan untuk warga Malaysia yang lebih sihat dan terbaiklah. Okey, untuk warga ataupun keluarga Malaysia yang lebih sihat khususnya sepanjang bulan Ramadan ini, itu antara nasihat-nasihat yang sangat penting yang boleh kita amalkan, kita praktikkan sepanjang kita menjalani ibadah puasa dalam bulan Ramadan ini. Jadi kita harapkan kita bersama-sama dapat mengamalkannya untuk kita menjadikan keluarga Malaysia yang lebih sihat, khususnya kita mengamalkan suku-suku separuh seperti mana yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia berkenaan pinggan sihat Malaysia. Terima kasih saya ucapkan kepada Encik Muhammad Ashraf Ismail, Pegawai Sains Pemakanan atas perkongsian pada malam ini. Kita harapkan melalui perkongsian pada malam ini dapatlah membantu penonton di luar sana khususnya untuk bersahur dan juga berbuka sepanjang bulan Ramadan ini. Kita sampai di sini saja bicara diari dan rawat. Kita berjumpa lagi minggu hadapan dengan tajuk yang lebih menarik untuk anda. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam hormat keluarga Malaysia.